berkaitan dengan research and development, apa yang perlu kamu tahu adalah research and development dia ada dua proses, iaitu proses research dengan proses development. Okay, proses research memang total amount dia kita akan hantar dia ke dalam expenses, dalam statement of profit and loss. Manakala untuk bahagian development pula, kalau development cost, kita akan tengok kalau kata dia fulfill yang 6 kriteria tu, so kita akan masukkan dia ke dalam, kita akan capitalizekan dia. Capitalize tu maksudnya kita akan record dia dalam non-current asset dalam statement of financial position. Okay, kalau kata dia tak fulfill requirement, dia tak fulfill requirement, maksudnya walaupun dia development cost tapi dia tak fulfill kriteria. Kalau dia tak fulfill kriteria, kita akan campak dia, kita akan hantarkan dia ke dalam kita akan write off dia ke dalam expenses dalam statement of profit and loss. So itu adalah dia punya accounting treatment. Kemudian kita nak tengok untuk yang bahagian isu yang ketiga, iaitu ada isu pasal impairment of capitalized development cost. Okay, ini dia kata development cost capitalized at the end of each accounting period. Maksudnya dia akan ni. Sekejap. Okay, kita tengok satu contoh ni. Okay, dia ada dua projek yang A dengan projek B. And then dia beritahulah development cost untuk projek A adalah 10 million, projek B 15 million. And then for the current year ended 31st December 2000 X1, development cost of 3 million and 4 million were incurred for project A and project B. Okay, tahun lepas 10 juta dengan 15. Ini tahun lepas tau. Ni. Dia kata end of ni prior year. Kemudian untuk tahun semasa, tahun sekarang ni, iaitu tahun end period dia 31 Disember 2000 X1. Tahun lepas X kosong lah. Sekarang X1. Development cost untuk projek A dengan projek B adalah 3 dengan 4 juta. Okay. Tapi dia kata apa ni? At the end of current year, dia kata director assess and conclude that market for product under project A unlikely to exist. Dia bagi tahu. Sebelum ni mungkin dah capitalize. Dia confident lah. So tahun lepas dah confident. So that's why dia capitalize. Okay. Project B pun sama juga, dia confident sampailah ke peringkat yang dia dah ada estimation apa nanti dia nak target, dia nak jual berapa, kemudian sampai ke profit berapa, dia dah target dah. Okay. Kemudian pada tahun semasa ni, masa tu incurred 3 juta dengan 4 juta. Apa yang berlaku adalah dia kata project A sekarang ni unlikely to exist. Maksudnya dah macam dia jadi macam, dia rasa macam projek tu gagal. Tapi untuk projek B dia still ongoing lah. Maksudnya still follow track dan meet criteria. And then estimate made for this project adalah, okay, dia beritahu revenue for okay. Ini adalah dia target lah. Kan saya pernah beritahu kita nak fulfill kriteria dia sampai ke peringkat yang sampai dia boleh tahu berapa dia punya jangkaan profit dia nanti in the future. Nanti bila dia dah siap berapa profit yang dia boleh dapat. Ini adalah projection dia. Projection. Maksudnya dia target revenue daripada sale of product 38 juta. Kemudian dia ada further development cost
to complete another 6 million, and then adalah related production cost 12 million, and then directly attributable selling and ni lah. Okay. First, dia kata calculate the amount impairment loss that should be recognized sebagai expenses for year ended 31st December 2000X1, and then also state the amount development cost that should be recognized pada tarikh tersebut lah. Maksudnya dia kata di sini pada tahun X 31 Disember 2021, dia kata disuruh kamu recognize mana yang pergi ke expenses, mana yang kita akan capitalize. Itulah maksud untuk dua-dua ayat ni. Okay, sebagai solution, project A, tahun semasa dia dah kata project dia unlikely to exist. Automatically dia memang dah tak meet criteria. Okay, kamu kena faham, bila dia tak meet criteria, automatically dia dah tak boleh capitalize. Yang ada kata one of criteria for asset recognition is no longer satisfied. Maksudnya dia dah tak meet criteria lah. Okay. Kemudian dia kata accordingly, dia kata 3 million development cost yang incurred during the year, kan tahun semasa incurred 3 juta. And then untuk tahun 2000 Okay. Kemudian yang incurred pada tahun 2000 yang tahun lepas adalah 10 juta. So kedua-duanya sekali, maksudnya tahun lepas dengan tahun semasa yang dia dah capitalize ni maksudnya tahun lepas, kalau kamu tengok dalam SOFP tahun lepas, dia ada tulis intangible asset, research and development 10 juta. Dia dah record dalam non-current asset. Okay, apa yang berlaku untuk tahun ni adalah kita kena buang yang 10 juta tahun lepas, kemudian kita buang, kita hantar dia ke mana? Kita akan recognize dia dalam expenses. Ni. Okay. Maksudnya tahun semasa 3 juta. Okay. Yang tahun lepas 10 juta. Dua-dua ni kita akan buang dia, hantar dia ke dalam expenses. Faham tak? Ada yang tak faham? Clear tak? Hello? Faham sir? Yes, sir. Clear Okay. Dia tak macam yang satu lagi tu yang semalam kita belajar. Katakan tahun lepas dia kita write off, tahun semasa kita boleh capitalize sebab dia meet criteria. So yang tahun lepas tak boleh reinstate. Faham tak? Dia tak boleh reinstate. Tapi untuk dalam kes ni pula, tahun lepas recognize, kita akan capitalize. Tahun ni tiba-tiba tak jadi. Automatik tahun lepas dengan tahun ni dua-dua hantar ke dalam expenses. Faham tak? Dia akan buang terus yang kata yang tak jadi tu. Yang tahun lepas yang dah capitalize, kita kena buang juga. Buang dia dalam expense. Buang semua tu. 10 dengan 3. Okay, untuk projek B, okay, dia dah meet criteria, tapi kita kena tengoklah balik. Okay, net recoverable amount. Ingat tak net recoverable amount ni apa yang saya cakap malam? Ingat tak? Amount yang dia jual. Ya, amount yang dia nak estimate profit yang nanti dia nak jual nanti berapa. So, berapa dia punya profit dia? Dia target jual 38. Kemudian dia panggil apa? Ada lagi further development cost to complete project. So kena tolak. 38 tolakkan dengan 6. Kemudian ada lagi related production cost of product. Maksudnya nak produce tu nak kena adalah cost-cost dia. Tolak juga. Kemudian selalu saya ada kata selling and administrative cost kita tak
kita takkan tolak kan, kita takkan campurkan dia dengan harga kos. Tapi disebabkan dia ada perkataan ni, directly attributable selling and administrative cost, dia memang fokus. So yang ni kita akan includekan sekali. So maksudnya 38 tolakkan dengan 6, ni kos tolakkan dengan 12, ni pun kos, ni adalah pun kos 4 juta. 38 adalah dia punya revenue, dia dapat, dia estimate dia dapat jual total 38. Belum lagi net profit Lepas tu dia ada lagi lah kos-kos yang terlibat, iaitu 6 juta untuk further development cost to complete, and then untuk kos untuk buat produk 12 juta. Kemudian ada kos direct selling and administrative cost adalah 4 juta. So ketiga-tiga ni kita kena tolak. Maksudnya 38 kena tolak 3 ni. So terjadilah macam ni. So 38 tolakkan dengan semua ni, so kita dapat 16 juta. Okay, faham? Ni dapat 16 juta. Okay. Kita punya profit 16 juta. Ni adalah 16 juta ni adalah net profit. Sekejap saya nak highlight. Okay. Kemudian total development cost adalah berapa? Okay, tahun lepas 15. Development cost tahun lepas 15. Tahun semasa berapa? 4 juta. Nampak? So 15 tambah 4 juta, so 19 juta. Nampak ni? Total cost to date. Ni total cost ni to date ni maksudnya total development cost. Total dia 15 campur dengan 4 juta. Maksudnya tahun lepas cost yang kita kena tanggung 15. Tahun semasa 4 juta. So total cost yang kita total development cost yang kita capital adalah 19 juta. Kan semalam saya dah beritahu kan, kita akan pilih whichever is lower ke higher? Lower. So kita akan ambil yang mana? Kebetulan yang ni profit yang kita jangkakan lebih rendah daripada cost development. So yang ni dia menunjukkan macam company ada rugi lah sikit. Okay, so yang kita akan capitalize berapa? Hanyalah 16 juta saja yang lower. Manakala balance lagi 3 juta tu kita tak boleh capitalize. Faham tak? Sepatutnya kita akan capitalize 19 juta, tapi disebabkan oleh net recoverable amount hanya 16 juta. So kita hanya boleh recognize maksimum 16 sahaja. So ada balance lagi 3 juta yang tu tak boleh kita capitalize, kita akan hantar dia ke dalam ni SOPL, Statement of Profit and Loss. So kena pecah pada dua lah. 19 juta ni kita kena pecah. 16 pergi ke non-current assets. Kemudian lagi balance lagi 3 juta tu tak boleh kita capitalize. Tak boleh capitalize, kita kena pergi ke ni expenses. Kena write off pergi ke expenses. Okay, boleh? Okay. Kemudian kita nak tengok yang bahagian amortization of capitalized development cost. Okay, saya dah bagi tahu pasal bila kita dah record di dalam statement of profit and loss dalam non-current assets, okay, kebiasaannya setiap tahun kita akan buat ala-ala macam depreciation. Tapi depreciation untuk intangible asset kita tak panggil lah depreciation. Kita panggil amortization of development cost. Ini adalah nama dia. Amortization of development cost. Okay, dia ada dua cara. Satu dipanggil finite. Maksudnya dia kata most IA have a finite life, and then sama ada dia ada limited dipanggil life is limited to legal rights period,
ataupun their usefulness to entity is eventually diminished by economic factor. Okay. Maksudnya yang kebiasaannya dia akan gunalah finite life. Maksudnya dia ada useful life lah senang kita. Macam mana cara nak, dia punya accounting treatment dia adalah yang saya bagi tahu macam semalam. Nilai yang kita capitalize tu akan bahagikan dengan useful life. Nampak? Manakala untuk infinite ni maksudnya dia tak ada useful life. Okay, dengar. Kalau dia tak ada useful life, automatically kita tak ada kira amortization. Faham tak? Kita tak ada kira amortization. Dia lebih kurang macam ni lah, kalau finite. Finite ni lebih kurang macam kalau untuk PPE, kan dia ada ikut cost model. Cost model kan kita akan kira depreciation kan setiap tahun. Sama lah lebih kurang macam ni. Kalau untuk amortization, dia panggil finite, dia punya kaedah dia. So dia akan kira amortization. Maksudnya dia akan kira macam ala depreciation. Depreciation dia kan bahagikan dengan useful life. So samalah. Okay. Infinite ni maksudnya dia tak ada useful life. Dia lebih kurang sama macam yang revaluation model. Dia ada macam revaluation model. Sebab dia tak ada useful life. Tapi kena ingat untuk aset dia revaluation, kadang-kadang dia nak tengok value dia naik ataupun turun. Tapi kalau kata untuk development cost, dia confirm value dia akan turun. Sebab tu nanti kita akan ada buat impairment test. Impairment test ni kita akan buat ala-ala macam revaluation. Contoh katakan yang kita capitalize semula katakan RM 10 million. Contoh macam tu. Okay. Bila kita buat impairment test, dia akan katakan value of development tadi daripada 10 juta akan jadi 8 juta. Dia adalah macam revalue kepada 8 juta lah macam tu. So bila kita revalue dia jadi macam 8 juta. So dia daripada 10 turun kepada 8 juta. Betul? Kamu jangan risau. Untuk amortization, untuk intangible assets, confirm value dia akan turun. Dia tak akan jadi tiba-tiba dia nak naik jadi macam ala-ala macam apa, revaluation harga dia naik. Tak ada. Confirm value dia akan turun. Okay? Bila value dia akan turun, so dia punya difference dia katakan 10 ke 8, so 2 juta tu tadi kita akan record dia sebagai impairment loss tu, kita akan record dia dalam expenses. Okay, clear? Contohnya macam patent and trademark. Contohlah patent. Patent dia tak ada, katakan contoh dia tak ada amortization, tapi dia ada buat macam impairment test. So daripada katakan mula-mula amount yang dia record adalah katakan 5 juta. Lepas tu dia buat impairment test, dia dah jadi 4.5. So dia turun daripada 5 juta kepada 4.5. So dia ada penurunan sebanyak 500,000 kan. So 500,000 tu kita akan record dia dalam ni. Kita akan expand dia. Dia akan masukkan di dalam profit and loss. Tapi nama dia adalah impairment loss of intangible asset. Macam itulah. Tengoklah intangible asset tu apa dia. Kalau patent, impairment loss of patent. Macam tu. Trademark, macam tu. And then dia ada isu lagi iaitu pasal subsequent expenditure. Okay, dia kata kat sini subsequent expenditure kita akan recognize dia sebagai, akan capitalize dia if dia kata expenditure increase future economic benefit of asset. Iaitu syarat dia adalah kalau dia increase performance. Ni yang pertama. Dia increase useful life. Dan yang ketiga adalah revenue capacity. Development cost, katakan dia dah buat kan. Dia dah buat produk tu dah siap dah. Kan? Katakan dia ada lagi, katakan lepas tahun dia rasa macam kena buat dia mungkin dia nak perbaharui lagi contohnya produk tersebut.
katakan 2 tahun lepas dia buat research and development untuk buat satu produk ni. So dia dah berjaya, dah keluarkan dah produk tu. Maksudnya dah jual lah, dah start jual. Tiba-tiba lepas 2-3 tahun lepas dia jual, dia rasa macam dia nak improve lagi produk tu. So dia buat lagi research and development on existing products. Maksudnya produk tu dah ada, tapi dia improvekan lagi produk tersebut. Faham tak? Mungkin contohlah, katakan dia sebelum ni dia buat satu ubat kuat, katakan energy, contoh ubat kuat. Okay, katakan sebelum ni mungkin seseorang tu boleh katakan tak tidur malam. Katakan dia energy lah, maksudnya dia boleh perform katakan sehari. Sekarang ni dia nak buat ubat tu jadi 2 hari, maksudnya orang tu akan jadi cergas, segar, maksudnya tak tidur selama 2 hari, boleh buat kerja selama 2 hari. Contohnya itulah ubat yang tu. So dia buat further research and development. Katakan research and development tu untuk kita capitalizekan dia dengan syarat research and development tu dia boleh, satu dia boleh increase performance. Nombor 2 adalah dia increase useful life. Yang ketiga adalah dia boleh increase revenue capacity. Kalau dia fulfill salah satu kriteria, so kita boleh capitalize. Itu maksudnya. Okay, contoh dia kata ni adalah dia kata in prior year, dia kata Tekno Sdn Bhd dia spend 200 juta untuk research and development to produce a prototype. Yang mana sekarang dah siap lah, dia kata. And then dia kata for the year ended 31st December 2001 further, maksudnya sekarang ni dia bagi tahu ada further cost yang incurred sebanyak 50 juta. Yang mana contribution dia adalah 30 adalah research, and then balance dia lagi 20, dia 50 ni total research and development. Pecahan dia adalah 30 research saja. 20 juta lagi adalah bahagian prototypes. Dia kata explain the subsequent expenditure should be accounted for. Okay, first dia kata amount subsequent expenditure that shall be capitalized is restricted to 20 million. Maksudnya yang amount kalau katalah dia fulfill kriteria, kita hanya capitalize setakat 20 juta je. Maksudnya yang ni je. Sebab dia kata subsequent research on in progress research ni yang 30 juta ni, yang 30 juta ni kita akan record dia dalam expenses. Itu saja. Faham tak? Yang prototype ni adalah dia dah buat development. 20 juta dia capitalize lah dalam development expenditure. Kita boleh combine dia. Manakala 30 juta lagi yang research part tu kita kena expand off. Macam biasalah. Kita assume that dia meet kriteria lah salah satu tu. Yang increase performance, useful life dengan revenue capacity. Okay. And then measurement after recognition. Measurement after recognition ni macam tadi saya kata kita ada 2 cara. Satu cost model. Macam tadi saya kata kalau cost model tu kita akan kira macam depreciation tadi lah. Yang tadi finite tu. Dia ada finite lagi satu infinite kan. Finite tu ni lah cost model lah. Nampak? Dia akan maksudnya IA maksudnya macam intangible asset, dia nanti akan tolak. Dia macam sama macam PPE 116. Dia ada cost tolakkan dengan accumulated depreciation kan, tapi dia akan tolakkan dengan accumulated amortization. Ataupun dia akan tolakkan lagi dengan apa-apa. Dia ada lagi satu impairment loss. Kalau ada impairment loss.
So saya highlight sekejap. So ini selalunya korang terlepas pandang. Dia ada dua yang kita tolak. Dia tak macam ni. Kalau PPE ada juga tolakkan dengan impairment loss. Ada juga, tapi jarang kita buat. Nanti kita tengok dalam MFRS 136 nanti. Okey. Macam dalam kes ni, dia ada tolak dengan accumulated amortization. Kalau ada impairment loss, kita tolak juga. And then untuk revaluation model, macam biasa kita buat fair value lah. Kita akan buat fair value lah macam biasa. Tapi biasanya kita akan guna cost model biasanya. Jarang kita pakai revaluation model ni. Dia kata betul lah. Biasanya kita pakai untuk revaluation model ni if there is any active market. Dia kata. Apa itu active market? Active market when intangible asset traded are relatively homogeneous with sufficient number traded between willing buyer and seller and that price are publicly available. Ni jaranglah berlaku ni. Biasanya untuk company besar-besar biasa ada lah. Alright, so kita tengok ni. Okay, tengok contoh soalan ni. Okay, dia ada tiga projek. Yang projek yang pertama adalah nama projek tu adalah Project Cute. Projek dua adalah Garden Musical Fountain. Yang ketiga adalah Robotic Cat. So dia kata yang Cute project ni kata during the year dia ada incurred 120,000 adalah bahagian 120,000 adalah research. And then it is hoped that when develop dia kata it will be every girl dreams doll. Maksudnya dia berharap maksudnya anak patung tu akan menjadi ni lah. Tapi dia tak ni lagi, dia tak ni lagi. And then dia kata dia cuma berharap dia boleh produce nanti, dia boleh jual dengan harga yang murah. Kemudian dan dia rasa dengan harapan dia kata nanti dia boleh harvest ni lah profit yang tinggi lah, macam tu maksud dia. Tapi di peringkat ni hanya baru di peringkat research. And then Garden Musical Fountain dia kata dia ada incurred research cost. Research cost ni dia bagi tahu untuk 2 tahun 150,000 untuk 2015. And then 100,000 untuk 2006. And then respectively ni lah maksudnya 150 2005, 100,000 2006. Okay. And then dia kata during the year ended 31st December 2006, dia kata development cost incurred 250,000. Okay, so ini adalah bahagian development. So dalam tahun 2006 pun dia dah start development, incurred 250,000. No further development cost will be needed as the product is ready to be installed. Tapi dia kata apa? A market research project was recently undertaken. The result of which indicates very few. Dia punya ni lah research, ground research dia kata tak ramai yang nak musical fountain ni. And then bagaimanapun dia kata company believe that this was unrepresentative sample. Maksudnya dia rasa macam walaupun ikut research yang di survey dia buat, dia kata walaupun survey dia kata macam tak ramai yang nak,
Tapi dia rasa lantak dia kata tak semestinya yang kita buat research ni orang yang komen tu mungkin sedikit, tapi mungkin orang lain akan nak lah, dia kata macam tu. Okay, tapi dia kata kat sini, it has not yet been decided what a suitable pricing strategy for the product. Maksudnya, dia dah fulfill kriteria ataupun tidak ni? Dia dah fulfill kriteria apa belum? Belum. Walaupun dia dah bangunkan, walaupun dah sampai ni, tapi dia belum lagi ke peringkat yang saya pernah beritahu. Sampai ke peringkat dia dah target harga berapa dan profit dia berapa. So dia tak sampai. Maksudnya dia ni dia belum fulfill kriteria. So maksudnya 2,500 ni dia tak fulfill lagi kriteria. Okay. And then kita tengok lagi. Robotic cat pula. Okay, kita pergi dulu satu-satu. Dia minta untuk tahun 2006 kan? Untuk tahun 2006 saja Dia suruh kamu ni lah, setiap projek tadi sama ada kita nak apa dia punya accounting treatment yang kita akan buat. Okay, untuk 2006 Okay, untuk cube product tadi. Okay, 2006 tu maksudnya yang during the year Dia kata 120,000 research. So, yang ni nak record dia kat mana? Accounting treatment dia? Expenses. Ya, kamu akan bagi tahu lah. For cube products, for cube research ataupun for cube project, during the year, incurred of cost RM 120,000 on research on research cost lah. So that research cost of RM 120,000 ni kita akan expand off lah, ataupun kita akan write off ke dalam so solution kita adalah kita akan expense dia ke dalam dia akan masuk ke dalam, saya tulis point je. Alah, lambat dah pula, dalam masa nak habis. Okay. Dia akan record dalam expenses, iaitu bawah statement of profit and loss. Okay, sebab dia adalah research. Okay, research memang tak payah fikir banyak lah. Memang akan hantar dia, buang dia ke dalam expenses. Okay, tapi untuk garden musical fountain ni, kamu kena cerita sikit. Okay, mula kena cerita dulu pasal research. So, kamu kena beritahu, research cost pada tahun 2006 ni iaitu 100,000, kita akan record dia ke dalam mana? Expenses. Ya, expenses. So, research cost yang 100,000 ni, kita record dia dalam expenses. 150 tak payah cerita lah sebab dia tak minta pun 2005. Dia minta 2006. So, cerita pasal 2006 saja. Straight to the point. So, research cost, kamu cerita, dia masuk dalam expenses. Tapi untuk nak cerita pasal development cost of RM 250,000, kamu kena cerita sikit. Kamu kena cerita sikit. Development cost ni dia not fulfill ataupun not meet criteria since kamu bagi tahu ni kat sini. Since the company not yet been decide what a suitable pricing for this project. Maksudnya dia tak ada capability dalam ni lah. Kalau kita tengok balik kriteria tu, kriteria yang mana? Maksudnya dia tak ada the ability to use ataupun to sell lah yang ni. Ni. Dia tak ada lagi ability to sell the products. Dia tak ada ability lagi. Yang lain mungkin dia dah fulfill, tapi yang ni belum lagi. Okay, saya share link baru Saya share link baru. Sebab dah nak ni.